Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung bab 3 yaitu nutrisi. Oke, hari itu kita berhenti di perbincangan tentang vitamin. Hari ini kita sambung 3 lagi kelas makanan yaitu pelawas, mineral dan air. Oke, pelawas dulu kita tengok. Kalau kamu tengok dalam gambar, oke, pelawas ni boleh didapati daripada pelbagai jenis sayur-sayuran hijau, oke, dan buah-buahan lah. Okay, so apa itu pelawas? Pelawas ialah bahan yang tidak dapat diuraikan, ataupun dicerna, tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan. Dia terdiri daripada selulosa yang terdapat di dalam dinding sel tumbuh-tumbuhan lah. Maksudnya kamu makan, dia akan keluar balik macam tu juga. Bukan maksud dia kamu makan oren tu satu biji, begitu juga oren tu keluar lah. Ada bahan-bahan dalam sayur-sayuran dan buah-buahan ini, dia ialah pelawas, sebahagian. So sangat penting untuk merangsang peristalsis untuk memudahkan pergerakan makanan di sepanjang salur pencernaan dan mengelakkan sembelit. Peristalsis ialah pergerakan makanan di sepanjang salur pencernaan lah. Cara pergerakan tu. Jadi kalau kamu kurang makan pelawas, mungkin kamu akan mengalami masalah sembelit, tidak pandai berak. Satu hari mesti berak satu kali ya. Sumber kita boleh dapat daripada sayur-sayuran, bijirin, roti gandum berserat. Bijirin maksudnya jagung, oat, nestem, itu bijirin lah. Ini pelawasa penting untuk mencegah sembelit. Mineral, kita selalu dengar mineral ni air mineral lah kan. Jadi apa tu mineral? Mineral merupakan bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan kita. Mineral tidak membekalkan tenaga namun masih diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk mengawal atur proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Walaupun mineral tidak membekalkan tenaga, tapi badan kita tetap perlukan dia untuk kawal atur proses dalam badan kita lah, macam juga vitamin. Vitamin pun tidak memberikan tenaga tapi badan kita tetap perlu. So ada banyak jenis mineral. Dalam buku kamu hanya bagi sebahagian sahajalah. Jadi kita tengok yang pertama yang selalu kita dengar iaitu kalsium. Kalsium boleh dapat daripada susu, ikan bilis, udang, sayur-sayuran hijau. Kepentingan dia ialah membantu pembekuan darah, menguatkan tulang dan gigi. So kalau kepentingan dia membantu pembekuan darah, kalau kurang kalsium, dia apalah kesan dia? Darah tidak membeku lah, darah lambat membeku. Menguatkan tulang dan gigi. Kalau kurang kalsium bermaksud tulang kita jadi rapuh lah kan. Jadi apa penyakit yang boleh disebabkan oleh kekurangan kalsium yang teruk? Yang pertama ialah riket. Hari itu sudah Miss kasih tengok gambar penyakit riket macam mana. Kita tengok lagi sekali. Ini riket tulang. Tulang dia lembut, tidak dapat menampung berat badan dia. Ini berlaku pada kanak-kanak lah biasanya. Osteoporosis pun penyakit tulang rapuh juga, tapi biasanya berlaku pada orang dewasa dan orang yang sudah meningkat usia. Ada yang tua sudahlah. Jadi yang minum Enlin tu kan ada iklan Enlin, susu Enlin. So Enlin boleh mencegah osteoporosis. Enlin mengandungi kalsium yang banyak. Yang kedua kita tengok natrium. Natrium boleh didapati daripada garam. Garam yang kita bikin masak tu, makan yang masin tu, daging dan telur. So fungsi dia ialah memelihara fungsi sistem saraf badan kita. Jadi kalau kekurangan natrium dalam badan kita, kita akan mengalami kekejangan otot. Tapi ingat, garam tidak boleh makan terlampau banyak sebab boleh menyebabkan darah tinggi. Jadi kita perlu makan sedikit sahaja garam dalam makanan harian kita lah. So besi, bukan suruh kamu pergi makan besi yang tingkap tu bukan itu. Besi ialah mineral, maksudnya besi mineral lah, mineral. Dia boleh dapat daripada hati, makanan hati ayam, hati lembu, hati kerbau. Daging.
So dia punya fungsi ialah membina hemoglobin dalam darah. Hemoglobin ni fungsi dia mengangkut oksigen dalam badan. Okey. Jadi kalau kurang besi dalam badan kita, kalau kamu pernah hidu bau darah kamu, dia kalaulah tangan kamu cedera kan, kamu pergi hidu bau darah, kamu akan rasa dia ada bau sikit bau besi lah, macam besi berkarat. Okey, sebab darah kita mengandungi besi. Okey. So kalau orang yang kekurangan besi dalam badan, dia akan mengalami penyakit anemia, iaitu kurang sel darah merah. Okey, jadi orang tu akan selalu pening, mau pengsan, okey, lemah sebab badan dia tidak dapat mengangkut oksigen dengan cukup. Okey, next, iodine. So iodine boleh dapat daripada makanan laut dan buah-buahan. Okey, membantu fungsi kelenjar tiroid. Okey, kelenjar tiroid ada di mana, kita tengok dulu apa penyakit yang akan kita dapat kalau kurang iodine. Okey, penyakit goiter. So goiter, kita nama panggilan lain ialah beguk. Okey. So ini ialah penyakit beguk lah. Kelenjar tiroid berada di leher kita. Okey. Jadi kalau kita mengalami kekurangan iodin yang menyebabkan penyakit goiter, bahagian bahagian leher kita akan membengkak. So ini adalah ciri-ciri penyakit goiter, okey, ataupun beguk. Itu kurang iodin. Ingat tak? Okay, phosphorus. Phosphorus boleh dapat daripada keju, daging, telur, sayur-sayuran. Jadi fungsi dia menguatkan tulang dan gigi, membentuk asid nukleik dalam DNA dan RNA. So, kesan kekurangan fosforus dalam badan ialah penyakit riket yang gambar tadi, yang kaki tu. Gigi rapuh, tidak kuat, okay, tidak dapat membina DNA dan RNA. Okay. Mineral yang terakhir kita mau bincang ialah kalium. Kalium boleh dapat daripada tumbuhan dan haiwan. Okay. So dia membantu pengecutan otot, memelihara fungsi sistem saraf. So kalau kekurangan kalium dalam badan mungkin akan menyebabkan kita lumpuh. Okay, badan kita lumpuh, stroke, lumpuh, tidak dapat bergerak, kekejangan otot. Okay. So ini perlu kamu tahu sejaklah. Next, kita tengok pula air, okay, water. Sebahagian yang sangat penting kepada badan kita. So air mengandungi unsur hidrogen dan oksigen, iaitu H2O. Dah tahulah kalau kamu pernah nampak ini H2O bermaksud air lah. Dia ialah simbol kimia untuk air. Okay. Bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Okay, maksudnya dalam badan kita ni, apa-apa yang diangkut dalam badan kita, dia memerlukan bantuan air. Okay. Ia mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan garam mineral berlebihan keluar dari sel. Okay. Ia membantu mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. Okay. Kenapa kalau kita panas kan, kamu selepas berlari kita pandai berpeluh, okey? Sebab bila kita berlari, suhu badan kita meningkat. Jadi bila suhu badan kita meningkat, tidak normal sudah bah. Jadi badan kita secara otomatik akan mengeluarkan peluh supaya badan kita berasa sejuk lah, okey? So itu ialah fungsi air. Air juga boleh mengelakkan sembelit. Okey, kalau kamu kurang minum air, kamu akan jarang pergi tandas, kencing dan berak. Okey. So kita perlu minum sekurang-kurangnya 2 liter air sehari. 2 liter air ialah 4 botol kecil air mineral yang kita beli di kantin. Okey, 1 botol mineral kecil ialah 500 ml. Jadi kita perlu minum 4 botol lah sekurang-kurangnya untuk mengekalkan kesihatan badan yang baik. Okey. Okey, sekarang kita mau tengok ujian makanan. Okey, macam mana kita mau uji apa yang terkandung dalam satu makanan itu. Kalau nanti kita balik ke sekolah, mungkin kita akan buat eksperimen inilah. Okey, untuk uji kehadiran kanji, okey, kita guna iodin. So nama dia ujian iodin untuk kanji. Ini perlu hafal. Okey, so macam mana? Senang saja, ambil kanji, okey, masukkan sahaja larutan iodin.
apa pemerhatian yang kita akan perhatikan ialah warna perang larutan iodin bertukar menjadi biru tua. Iodin ini berwarna perang, oke, macam coklat-coklat begitu pada asalnya. Tapi kalau kamu titiskan dalam sini, kalau dia tukar warna jadi biru tua, bermaksud makanan ini mengandungi kanji. Oke, kita tengok sepatutnya macam ni lah. Kalau kita tengok, kalau yang ini, kalau lepas kamu titis dia tetap juga warna perang, bermaksud makanan ini tidak mengandungi kanji. Kalau kamu titis dalam tabung uji ini, dia bertukar daripada perang menjadi warna biru tua, bermaksud makanan ini mengandungi kanji. Oke. So paling senang kalau kamu ambil ubi kentang. Oke, ubi kentang ni mengandungi kanji ya. Ambil sikit, kamu titiskan iodin. Oke, iodin kamu akan nampak beza warna dia. Dalam ini dia warna perang, bila kamu titiskan di sini dia akan jadi biru tua lah. Oke, kalau dia mengandungi sangat banyak kanji, warna dia akan lagi gelap lah. Iodin ni mungkin ada di rumah kamu, itu ubat kuning. Ubat kuning kalau kamu terjatuhkan kamu sapu, itulah iodin. Nah, bolehlah try buat di rumah. Oke. Janganlah ambil semua kanji janganlah ambil semua kentang mama kamu tuh pergi buat eksperimen. Nah, ambil satu je, minta sikit saja. Oke. Ujian Benedict untuk glukosa. Oke, untuk uji glukosa, yaitu gula lah yang terdapat dalam nasi. Oke, nasi mengandungi glukosa. Oke, so kukus air macam ini dia punya setting eksperimen. Ini ada rumit sikit. Oke, ada penuh Bunsen, tungku kaki 3, kasar dawai, kukus air, maksudnya air, masak dia air tu. Dalam tabung didih letak larutan glukosa dan larutan Benedict. Larutan Benedict ini ialah larutan untuk uji sama ada glukosa itu hadir atau tidak. Oke, so apa pemerhatian dia ialah mendakan merah bata akan terhasil. Apa itu mendakan merah bata? Kamu tengok gambar ni. Oke, kalau larutan Benedict, oke, dia punya warna asal ialah biru. Oke, lepas kamu titiskan dalam satu makanan tu, lepas tu kamu panaskan. Kalau ditukar warna jadi warna oranye, mendakan merah bata terhasil, bermaksud makanan itu mengandungi glukosa. Oke, samalah juga dengan gambar yang belakang ni ya. Oke, so kalau macam ni, kalau kamu masukkan, titiskan larutan Benedict dalam 2 tabung uji. Lepas tu ada 2 jenis sampel makanan. Ada 2 jenis makanan lah yang kamu tidak tahu apa. Saya bagi kamu 2 sampel makanan. Lepas tu kamu titiskan larutan Benedict dalam ni. Lepas tu kamu panaskan macam gambar aja ni. Dan lepas 10 minit, apa yang berlaku? Yang ini, tabung uji ini sama sahaja dia punya warna. Dia tetap warna biru. Tapi ini bertukar jadi warna mendakan merah bata. Bermaksud yang tabung didih ini tidak mengandungi glukosa. Tabung didih ini mengandungi glukosa. Senang saja. Oke, next. Yang penting ingat nama dia, Benedict untuk glukosa. Oke. Ujian Millen untuk protein. Oke, untuk uji protein pula, mau uji makanan itu mengandungi protein atau tidak, kita guna Millen. Oke, reagent Millen. Oke, yang pertama, titiskan reagen Millen ke dalam ampaian albumen. Ini ialah bahan yang mengandungi protein lah. Oke, kita boleh guna putih telur. Nanti bila kita buat eksperimen di sekolah, kita akan guna putih telur lah. Oke, sebab dia mengandungi protein. Jadi masukkan, lepas tu kita masukkan dalam kukus air, panaskan. Oke, pemerhatian dia sama juga mendakan merah bata terhasil. Oke, dan sepatutnya macam ni lah. Oke. Reagen Millen ni warna dia tidak berwarna pada asalnya, jernih je macam air. Bila kamu titiskan dan lepas kamu titiskan, kamu panaskan, kalau dia terbentuk macam ni, bermaksud makanan itu mengandungi protein. Kalau tiada perubahan, bermaksud makanan itu tiada protein lah. Oke, senang saja. Next, ujian alkohol emulsi untuk lemak. Oke, kita mau uji makanan itu mengandungi lemak atau tidak. Oke, sama, senang. Etanol, masukkan minyak. Etanol ni ialah alkohol lah. Oke, masukkan minyak masak. Lepas tu
tambah air suling. Okey. So, pemerhatian emulsi putih terbentuk. Macam mana? Macam ni. Okey. Daripada macam ni, dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi warna susu. Okey, ataupun macam ni lah. Dia membentuk emulsi putih ya. Okay, next kita tengok piramid makanan. Kepentingan gizi seimbang. Gizi seimbang maksudnya pemakanan yang seimbang. Sepatutnya makan macam mana baru seimbang. Ini kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia tidak sama piramid makanan buku teks dengan yang ini. Ini ialah piramid makanan yang terkini yang dikeluarkan oleh bahagian Kementerian Malaysia. Okey. Yang paling bawah di piramid makanan ini ialah makanan yang sepatutnya kita makan paling banyak dalam sehari, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Di atas, okey, kalau kamu tengok piramid ni makin kecil kan saiz dia. Okey, bermaksud yang paling bawah ni perlu makan paling banyak. Next, di atas dia ialah nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Itu ialah kedua banyak. And then naik lagi barulah ikan, ayam, telur, daging, legum. Okey, paling sedikit perlu dimakan ialah lemak, minyak, gula dan garam lah. Okey. So next, faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okey, apa yang menentukan berapa banyak makanan yang kita perlu makan dalam satu hari? Siapa yang perlu makan banyak, siapa yang makan sedikit sahaja. Okey, kita tengok faktor yang pertama iaitu saiz badan. Okay. So, orang yang mempunyai saiz badan yang besar perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak kerana mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang yang mempunyai saiz badan yang kecil. Kan? Kalau badan dia kecil saja banding dengan orang yang besar sudah, mestilah orang yang besar memerlukan lebih banyak makanan sebab dia perlukan lebih banyak tenaga. Okay. Kita fikir secara logik saja. Umur. Okay. Kanak-kanak dan remaja memerlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk tenaga dan protein untuk pertumbuhan kerana mereka sedang membesar dan lebih aktif berbanding dengan orang dewasa. Bermaksud orang yang remaja dan budak-budak, okey, kanak-kanak, dia perlu makan lebih banyak nasi lah sebab dia perlu meninggi bah. Perlu meninggi, perlu membesar. Jadi badan dia perlukan lebih banyak kalori lah. Okey. Pekerjaan, secara logik juga orang yang kerja dalam office banding dengan orang yang kerja di luar office, yang kerja di tapak pembinaan apa semua, okey, mestilah petani, buruh dan nelayan memerlukan lebih banyak tenaga kerana mereka melakukan kerja berat. Okey. Next, jantina. Antara lelaki dan perempuan. Siapa yang perlukan lebih banyak tenaga? Okey. Jawapan dia lelaki sebab lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat berbanding perempuan. Kan? Tapi lelaki sekarang ni kalau yang sudah malas-malas tu duduk rumah main game sajalah. Mana ada lagi lebih aktif berbanding perempuan kan? Okey. Keadaan kesihatan. Orang yang sakit dengan orang yang sihat. Siapa yang perlukan lebih banyak kalori? Orang yang sakit adalah lemah dan memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatannya. Okay, makan lebih banyak protein supaya luka cepat sembuh. Makan nasi supaya lebih banyak tenaga. Okay, next ialah iklim. Okay, orang yang tinggal di negara beriklim sejuk, maksudnya cuaca dia sejuk. Okay. Lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran berbanding dengan orang yang tinggal di negara beriklim panas. Orang yang tinggal di Malaysia berbanding dengan orang yang tinggal di Korea pada musim sejuk. Okay. Orang yang tinggal di Korea pada musim sejuk dia perlukan lebih banyak tenaga sebab badan dia perlu mengekalkan suhu badan dia. Badan kita cepat kehilangan haba, okay, kalau di tempat yang sejuk. Jadi kita perlu makan supaya badan kita boleh mengekalkan suhu badan kita supaya tidak mati kesejukan. Okey ya. So, itu sahaja untuk hari ini. Nanti Miss bagi nota yang perlu disalin lah. Thank you.